Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, satu kejutan besar kepada salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu saya minta maaf, ada sedikit masalah kesehatan, jadi suara tidak berapa jelas, tapi saya nak sampaikan kepada anda satu info padu hari ini berkaitan dengan status Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Terdapat banyak cakap-cakap, terdapat banyak kritikan yang diterima ahli Parlimen Pandan itu, dan bagi saya ini satu kejutan kepada beliau sebagai satu menteri. Ada yang kata, adakah Rafizi Ramli sudah bersedia untuk menjadi menteri? Akhirnya, saudara-saudara, salah satu pemimpin tertinggi UMNO membuat satu kenyataan dan mengkritik. Bagi saya ini satu teguran ataupun satu nasihat ataupun mungkin kritikan terhadap kepimpinan Menteri Ekonomi tersebut, yaitu Rafizi Ramli. Dalam satu artikel yang panas, ada yang kata, jangan sampai rakyat kata Rafizi turun, ringgit naik. Nah, ini kenyataan dari Puad Zarkashi. Adakah ini bermakna Rafizi Ramli tidak layak untuk menjadi Menteri Ekonomi? Nah, dalam satu artikel yang panas ini, ahli Majlis Kerja Tertinggi ataupun MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkashi mengajukan pertanyaan kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, di mana dasar lebih baik daripada bantuan rakyat satu Malaysia. Dalam satu kenyataan, Muhammad Puad mendakwa rakyat belum nampak langkah signifikan diambil oleh ahli Parlimen Pandan itu bagi ekonomi negara. Sekurang-kurangnya, polisi baharu ekonomi rakyat. Mana dia dasar yang lebih baik daripada BRIM ataupun Bantuan Rakyat Satu Malaysia? Apakah Rafizi tiada persiapan untuk menjadi menteri? Dan dalam artikel ini, itu masalahnya bila banyak sangat formula sebelum jadi menteri, kata Puad. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, kalau ini benar, Rafizi Ramli dikritik begini, dilihat tidak layak. Adakah beliau relevan untuk diganti ataupun mungkin meletakkan jawatan? Jadi itu akan menjadi persoalan oleh ramai orang. Dalam artikel ini, Rafizi pada Selasa menjelaskan bahwa menguruskan ekonomi negara perlu dilihat dalam perspektif menyeluruh, kerana ia bukannya semata-mata ditentukan oleh nilai mata wang. Katanya, banyak perkara perlu dilihat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kadar kutipan hasil negara, dan fiskal defisit. Mengulas lanjut, Muhammad Puad turut berseloroh mengingatkan Menteri Ekonomi itu, jangan sampai rakyat berkata Rafizi turun, ringgit naik. Agaknya itu punca timbul cerita akan berlaku rombakan kabinet. Menteri kena luar biasa untuk pertahankan kerajaan perpaduan. Jadi bagi saya ini satu nasihat dari Puad Zarkashi kepada Rafizi Ramli. Jadi kalau benar apa yang dikritik ini, apa yang dinyatakan oleh Puad, adakah Rafizi Ramli relevan untuk digantikan dan siapa pula yang akan digantikan? Nah, kita bercakap pula tentang pembubaran kabinet. Baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof menyentuh berkenaan ini, dan setakat ini tiada lagi apa-apa pengesahan dari kuasa mutlak Perdana Menteri untuk merombak kabinet.
Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu lagi ulasan panas yang sangat mengejutkan Malaysia hari ini, terutamanya kepada kepimpinan Perikatan Nasional, dan ini menyentuh berkenaan dengan status kes yang dihadapi oleh Muhyiddin Yassin ataupun bekas Perdana Menteri semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Nah, saudara-saudara, satu keputusan mahkamah yang mengejutkan ramai, yang bertajuk, satu artikel panas yang bertajuk, batal kes Muhyiddin guna kedudukan untuk rasuah didengar pada 11 Julai. Dalam artikel yang panas ini, Mahkamah Tinggi menetapkan 11 Julai depan untuk mendengar permohonan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagi membatalkan 4 tuduhan salah guna kuasa untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi parti itu. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, dengan ini yang berlaku, kalau benar 4 pertuduhan yang diterima oleh Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional hari ini, adakah ini akan menjadi satu boleh menjadi satu contoh kalau beliau sudah menerima pertuduhan di mahkamah? Kalau benar 4 pertuduhan ini digugurkan, apakah pula penerimaan daripada rakyat Malaysia yang sudah mempercayai bahawa memang Muhyiddin Yassin bersalah? Nah, itu semua menjadi persoalan. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menetapkan tarikh itu ketika sebutan kes yang dihadiri Pasukan Pembelaan Pengerusi Perikatan Nasional, Peguam Datuk Hashim Teh Poh Teik, Datuk K. Kumarandran, dan Amir Hamzah Arshad. Pihak pendakwaan pula dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin, dan Ahmad Akram Garib. Dalam prosiding, bekas Perdana Menteri itu tidak hadir ke mahkamah selepas pembelaan menghantar surat dengan memohon pemimpin politik itu dikecualikan kehadiran kerana prosiding hanya membabitkan peringkat pengurusan kes. Semasa prosiding, Hisham berkata pihaknya akan mengemukakan hujahan yang panjang kerana ia membabitkan isu baharu. Kami mohon 3 hari untuk prosiding pendengaran kerana ia membabitkan isu lain, termasuk 4 pertuduhan dikenakan adalah cacat. Jadi kami akan mengemukakan hujahan yang banyak. Bagaimanapun, Muhammad Jamil berkata, Mahkamah menetapkan 11 Julai untuk mendengar permohonan tersebut kerana 1 hari sahaja memadai bagi prosiding tersebut. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Beliau turut memohon supaya dilepaskan dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac, selain berhasrat agar prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Nah, persoalannya, kalau benar Muhyiddin dapat dibebaskan, itu akan menjadi satu pertikaian ramai orang. Dan kalau benar juga Muhyiddin akan disabit kesalahan, adakah Muhyiddin bakal dikenakan tindakan undang-undang, contohnya mungkin dipenjara dan sebagainya lah, ditangkap, disebabkan sudah disabitkan bersalah. Jadi itu semua menjadi persoalan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.